Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton rancangan eksplorasi misteri mistik dalam channel Studio NS Production. Okay, hari ini saya Nazri Saleh, host anda, dan kak saya Puan Nita akan membawa anda ke Melaka untuk mengenal pasti di manakah tapak sebenar Istana Melaka satu ketika dulu. Jadi insyaAllah kalau ada maklumatnya saya akan kongsikan. Jadi hari ini kami dah sampai ke depan kota Formosa di Bandar Hilir Melaka. Jadi ini kota Formosa di mana penjajah Portugis telah membina kubu pertahanan daripada waris-waris Kesultanan Melayu Melaka menyerang kerajaan Portugis di Melaka. Jadi ini pintu gerbangnya yang masih ada, masih bertahan. Dan ikutkan kubu ni besar dan luas lah. Memang ada kesan-kesan peninggalan dia, batu-batu peninggalan, batu-batu menggunakan batu elektrik yang keras. Jadi sini ada papan kenyataan berkenaan pintu gerbang Santiago. Porta dalam bahasa Portugis adalah pintu gerbang. Pintu gerbang Santiago merupakan salah satu daripada 4 pintu masuk ke kota Formosa. Tentera Portugis di bawah kepimpinan Afonso de Bucaque susah nak sebut, yang meneroki Melaka pada 1511, telah membina kota pertahanan ini pada 1512 kerana sering diserang oleh pengikut-pengikut Sultan Mahmud Shah dan kemudiannya oleh pihak Aceh dan Johor selama seabad. Pemerintahan Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kota selebar 3 meter mengelilingi bukit Melaka dengan menggunakan sisa runtuhan istana, masjid dan makam-makam. Sebuah menara tinjau setinggi 40 meter turut didirikan di penjuru tembok barat kota pertahanan Melaka. Apabila Belanda mengambil alih pemerintahan Portugis di Melaka pada tahun 1641, telah membaiki dan menambah besar kota pertahanan yang dibina oleh Portugis ini dengan mengukir jata VOC. Itulah benda nak sebut ni tu pada pintu gerbangnya beserta dengan inskripsi Anno 1670 menandakan tahun ia siap dibaiki. Pada tahun 1795, British telah merancang untuk memusnahkan kerana khawatir akan digunakan semula apabila Melaka diserahkan kepada Belanda. Pada tahun 1807, William Farquhar, Residen British di Melaka, telah meletupkan kota ini dengan menanam ubat bedil. Walau bagaimanapun, Sir Stamford Raffles dan Lord Minto menghalang kota tersebut dari dimusnahkan. Namun hanya pintu gerbang Santiago dan beberapa rumah di sekelilingnya sahaja yang diselamatkan. Formosa adalah antara tinggalan bangunan binaan Eropah yang tertua di seluruh Asia. Itulah sedikit gambaran dan pengenalannya. Jadi tadi ada disebut juga kota ni dibina menggunakan sisa-sisa runtuhan daripada istana Istana Melaka kan. Jadi memang disahkanlah kota Melaka dibina menggunakan batu, bukannya kayan semata-mata. Inilah rasanya banyak batu elektrik di sini. Banyak batu elektrik. Ini pun batu elektrik juga. Difahamkan batu elektrik ni diambil daripada sebuah pulau di negeri Melaka. Saya tak ingat pulau apa. Kalau subscriber yang menonton, kalau tahu di mana pulau tersebut, boleh bagi tahu dekat bahagian komen. Dan kat sini pun ada keterangan juga, papan tanda berkenaan dengan Kesultanan Istana Melaka. Lepas tu
Melaka di bawah perintah British, Melaka di zaman peralihan Belanda British, Belanda ke atas Melaka, serangan Portugis, dan banyak lagi keterangan di sini boleh kita semua baca. Ini berkaitan dengan Istana Melaka. Jadi pada zaman kegemilangan Kesultanan Melaka, istana telah menjadi pusat pentadbiran dan dibina di atas Bukit Melaka. Kedudukan masjid pula dibina agak ke bawah sedikit dari istana, manakala rumah kediaman para pembesar dibina di sekeliling kaki bukit. Bazar sebagai tempat orang berniaga turut dibina di seberang Sungai Melaka. Sewaktu kegemilangan Melaka, Sungai Melaka merupakan pelabuhan terkenal yang dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Eropah, sehinggalah akhirnya Portugis datang ke Melaka pada tahun 1510 dan menaklukinya pada 1511. Itulah gambarannya. Jadi kita dia bukan 1510 tau, Portugis datang sini. 1509. 1509, lebih awal lah. Kata Ponita, Portugis datang lebih awal, iaitu 1509. Jadi mereka dah cuba nak berdagang di sini, sambil-sambil tu merisik-risik kekuatan Melaka, kekayaan Melaka, kegemilangan Melaka, disebabkan kehebatan ekonomi Melaka pada ketika itu mengaburi mata orang-orang Portugis untuk menakluki Melaka. Itu antara menyebabkan Melaka diserang lah, dijajah. Itu antara sebabnya. Jadi nampak dia punya tapak dia juga kan. Tapak. Ini tapak istana tu. Mana? Sekeliling ni tapak istana. Ni bawah ni tak tahu di tempat apa. Ni sampai sini tapak istana lah ni. Ni ya. Yang dia tangga ni apa ni? Oh, dan tangga ni tapak istana. Cakap jangan. Jadi ini tapak istana lah. Dia besar tu dek, tapak dia besar. Dia macam beberapa pendek tau. Sini tempat apa tak tahu. Apa kali memang istana besar gila. Ni apa? Sebahagian. Museum ni sebahagian juga. Sebahagian. Tapak istana lah. Cantik. Macam ni lah. Yang dia lagi atas ni lagi gah. Lagi besar lah. Memang betul dia berbuat daripada batu ke apa? Dia buat batu. Batu. Bukan kayu sepenuhnya macam ni lah, bukan kan? Ini dah macam kata dia balik, tiru balik. Tiru balik. Tiru balik. Tapi dia gunakan kayu. Tapi atapnya tu kata ada 7 lapis. Yalah. Kau nampak 7 lapis tu? Atas sekali. Yang atas sekali. Atas. Yang bumbung 7 lapis tu kat atas. Kat atas ni lah. Tapaknya tapak sekarang ni apa? Tapak apa? Gereja tu kan. Bekas tapak gereja tu. 7 tingkat ni. Okey. Wanita dah kenal pasti kedudukan istana dan bentuk istana. Dulu tangga ni ada tak masa zaman Melaka? Ada tapi dia lain. Lain, bentuknya lain lah. Tapi memang menggunakan tangga lah. Tangga batu. Tangga batu juga lah. Macam mana? Apa?
mengepak ke sana. Laut. Oh, dia menghadap ke laut. Maksudnya badannya ngadap sana. Ini badannya ngadap sini. Oh, jadi istana menghadap dari sana. Dari sana sampai mengepak ke sini. Sebab istana menghadap betul-betul menghadap ke laut, Laut Cina Selatan. Jadi betul lah menghadap sini. Pecah-pecah ni. Itu gerbang nak ke istana. Tu. Ni. Itu gerbang nak ke sana. Oh. Jadi kita nu belakang kan, belakang curam kan. Kita baru lalu depan ni. Oh. Ni gerbang dia. Ini gerbangnya. Ini gerbang pun dah buat daripada batu kan. Jadi dia terus naik sini lah atas. Oh, pintu utama kan? Sini apa tu? Ni pintu utama. Ini yang pintu Ada utama. meja. Utama dia. Jadi bila tu pintu gerbang, jadi ini pintu utama dia. Betul. Ini pintu utama, yang pintu utama gereja kat sini lah kan. Jadi ini istana, pintu utama istana asalnya. Jadi istana tu mengepak ke sana. Mengepak ke sana. Dia lagi ke depan. Nak tinggi, kecil. Faham tak kan ada begini kan bayangan ni kan. Tinggi tengah, lepas tu kecil. Oh, yang macam kat gambar tu. Yang ni lah. Orang kata 7. 7 kan. Lapis kan. Tu. Jadi kedudukan istana macam itulah Tapi masa istana tu pokok ni dah ada tak? Tak ada kan? Pokok tu bawah-bawah je yang atas tu tak ada. Pokok ni tak ada sebab dia istana kan mengembang gitu kan. Mengembang ke sini. 7 tingkat ni. Kalau ikut logik kat sini memang ada macam bukit sikit. Yang itu kan macam curam kan? Macam curam. Sana macam curam sikit. Kat sini macam ada landai sikit bukitnya. Landai. Jadi istana melebar ke sini. Istana melebar ke sini, itu pintu masuk melebar ke sana, dari sini. Istana ni banyak laluan sini. Banyak laluan ni. Sebab istana tu besar sangat. Banyak laluan. Yang kau rasa dia punya ruang bawah tanah tu. Pintu utama kan, pintu depan masuk.
Dah apa ni? Terowong. Oh. Okey, wanita kata dekat sinilah di mana terletaknya terowong bawah tanah yang diceritakan. Ini bukan apa? Perigi apa, bukan perigi. Ini bukan perigi. Inilah terowong bawah tanah Istana Melaka satu ketika dulu. Di sinilah tempatnya. Inilah yang dikatakan Sultan Melaka dulu melarikan diri menggunakan terowong bawah tanah. Dan ada juga cerita pengkaji sejarah yang kata memang ada terowong pada Istana Melaka satu ketika dulu. Terowong dia ni. Ya. Sebab dulu aku ingat dia perigi. Bukan perigi ya. Ini terowong dia. Jadi inilah terowong bawah tanah Sultan Melaka dulu. Ini kawasan kubur. Di sinilah kebumiannya itu. Shah Bandar Pedal. Semua putih. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan tapak istana lama Sultan Melaka satu ketika dulu. Yang sekarang ni peninggalannya merupakan bekas tapak gereja. Dulu Portugis memang menjajah sambil menyebarkan agama Kristian. Jadi masa tu pasti berapa ramai yang dipaksa masuk Kristian oleh Portugis kepada rakyat Melaka satu ketika dulu, tak pasti. Jadi inilah kisahnya berkenaan dengan tapak Istana Melaka satu ketika dulu. Jadi itu saja eksplorasi kali ini. Sekiranya anda baru jumpa channel ini, sila subscribe dan jangan lupa like dan share video ini seberapa banyak supaya lebih banyak masyarakat yang dapat manfaat daripada eksplorasi ini. Jadi untuk pengetahuan anda, untuk buat eksplorasi ini memang memerlukan modal yang banyak. Jadi kalau anda menonton video pada channel ini, tolong jangan skip, kerana daripada iklan tersebut akan saya dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube, dan modal bayaran tersebut akan jadikan modal sebagai untuk program eksplorasi seterusnya. Jadi selain itu, anda juga boleh menyumbang terus kepada saya di dalam akaun yang tertera ini. Walaupun anda menyumbang hanya RM10 saja,
setiap seorang, tapi saya tetap anggap ia sebagai amanah untuk saya teruskan eksplorasi di tempat-tempat yang lebih menarik, insya-Allah. Jadi saya, Najib Saleh dan akak saya mengucapkan terima kasih kepada yang menyumbang dan yang tak skip iklan sampai habis. Jadi dengan itu sampai di sini saja eksplorasi misteri mistik. Semoga kita akan jumpa di eksplorasi yang akan datang. Jadi sampai di sini, assalamualaikum.